Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Saya kasihi pengurusi masjid kita, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan ahli kuasa surah masjid dan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat dah? Alhamdulillah, puji dan syukur sekali lagi saya rapat pada Allah Ta'ala dan izin rahmatnya dapat saya bersama-sama dengan ahli jemaah sekalian dalam kuliah tadabbur Al-Quran. Dan kita tengok pada hari ini beberapa lagi pengajaran daripada surah yang bakal kita bacakan, ya, surah-surah lazim, ya. Jadi kita telah ikuti beberapa surah yang telah pun berlalu. Jika kita bermula daripada surah An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas. Dan kalau tak silap saya, kita dah habis pada kuliah yang lalu surah apa? Siapa masih ingat? Ya. Surah Al-Humazah, Lumazah, ingat, ya? Jadi Allah Ta'ala mencela orang yang mengumpat dan mengeji orang, ya, mengeji orang dan orang yang, ya, apa nama ni, mengumpul harta bilang-bilangnya dan dia menyangka harta itu boleh mengekalkan dia di dunia ini, ya. Kita dah habis dah cerita tu. Dan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, kita masuk kepada surah yang pendek aja, sering kita bacakan, tetapi dia mempunyai pengajaran yang cukup baik, iaitu surah Wal Asri. Surah Wal Asri, kan, demi masa, demi umur, kan? Demi masa, demi umur. Surah ini cukup penting, ya. Sehingga kata silap saya, Imam Syafi'i kata, kalau kita tak baca apa-apa surah pun, kita ambil pengajaran daripada surah Wal Asri ni dah cukup dah sebenarnya. Satu surah ni sudah untuk membentuk kita menjadi orang baik. Nanti kita baca, insya-Allah. Jadi Wal Asri ni dia kata surah pendek lah, sering menjadi mangsa kita lah. Saya kata menjadi mangsa sebab kita baca, kan? Kalau nak cepat-cepat, surah ni lah, Wal Asri. Apa lagi, tuan-tuan? Apa maksudnya? Inna a'tayna, Izaja, ya, Qul huwallahu ahad, Qul ya, ya. Jadi Allah maha bijaksana mengatur surah-surah tu. Dia ada surah pendek, ada surah panjang. Siapa yang pandai, siapa yang hafal surah panjang, carry on, ya. Siapa yang rasa dia tak berupaya nak baca panjang, Allah sediakan di belakang tu semua surah pendek. Bijaknya Allah Ta'ala dan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan. Dan dia tetap juga dinamakan satu surah, ya. Contohnya malam ni kita baca surah Al-As, ya, surah Al-As. Nama dia pun As, ya, yakni surah yang berkaitan dengan masa, ya. Jadi kita apa nama ni, ambil barakah daripada ayat ini, tuan-tuan. Kita sama-sama baca sekali seorang, ya, ikut saya. Mudah-mudahan kita dapat perbetulkan mana-mana yang kita rasa kurang jelas dari segi sebutannya. Walaupun pendek, tapi kita kena baca mengikut kaedah tajwid yang telah pun disusun oleh para ulama-ulama tajwid kita, insya-Allah. Jadi surah ni bermula dengan Wal Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita ikut sama-sama, insya-Allah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Jadi alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi bunyinya wal as, sad pakai sad. Ya, tak nak bunyi wal as tu jadi sin. Kita baca wal as, wal bunyi Arab sikit aja nanti bunyi macam Arab sikit. Wal as kan pakai sad ya. Wal innal insana lafi khusr, khasin ra khusr ya. Asalnya khusrin, tapi kita baca wakaf, maka kita baca wal labi khusr ya, illa alladzina amanu wa amilus lagi wa amilus salihat wa tawasaw. Banyak sad di sini. Wasad wa tawasaw pun sad juga. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sad lagi. Kan? Jadi banyak kalimah dalam bahasa ini kalimah sad ya. Sad ni di antara huruf yang kita mesti bezalah di antara sin, shin, sad dengan tha. Itu. Kadang-kadang bertukar. Ya, al-insan, insan pakai sin. Kalau kita baca thumma, tha, ujung lidah keluarnya. Ya, thumma. Kalau ini ayat ni tak adalah ya. Tapi kita jumpa ayat lain, kita jumpa summa ya. Kemudian a'udzubillahi minasy pakai shin, syaitan. Pakai shin yang ada titik 3 tu, digigit titik 3 itu pakai shin ya. Itu segi bacaan lah tuan-tuan. Saya betul-betul dah belajar lah kot, ada pengajian secara qiraat ilmu tajwid. Jadi kita boleh berbetulkan sikit-sikit. Jadi untuk wal asri tuan-tuan, saya bacakan sikit daripada kisah ini, surah wal asri ini. Dia terjemahan dia daripada surah asri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asr. Apa kata tafsir Nurul Ihsan? Dia kata demi asar. Demi asar. Demi waktu asar. Ada juga berkata begitu ya. Bahawa manusia itu pada kerugian yang besar. Semua manusia Allah tak perincikan, tak sebut semua manusia ya. Innal insan, sungguhnya manusia itu dia berada dalam kerugian yang besar. Kemudian dia terjemahkan makna asar. Asri itu makna apa? Maknanya ada beberapa makna tuan-tuan, bukan masa saja. Tapi makna yang pertama sekali, makna asar itu ialah ad-dahru, yakni zaman, masa. Jadi paling popular sekali makna asli itu masa lah. Demi masa, demi zaman. Orang kata zaman ya, zaman sekarang. Zaman sekarang, zaman akan datang, zaman dah berlalu. Kita ni masa dia tak 3 tu je. Masa yang dah berlalu tak boleh buat apa dah. Jadi tak boleh buat apa dah. Lepas tu kita bilang umur kita tu tak, kita bilang cik dah umur apa dah? Abang dah umur berapa sekarang? Kita pun sebut dengan bangganya, saya dah 70. Dia kata siapa? Ustaz apa yang Allahu Akbar. Ustaz Samsuri tak silap saya tu kan. Dia kata kita sebut tu sebenarnya umur yang dah berlalu. Betul tak tuan-tuan? Umur 70, saya 60, 65 tu, umur dah berlalu. Yang ke depan lagi tu Allahuakbar. Allah nak bagi berapa lagi tak tahulah ya. Allah nak bagi berapa lagi. Dan yang paling penting sekarang ialah masa sekarang. Kan, demi masa berlalu tak boleh nak apa dah. Tetapi yang penting-penting ialah sekarang. Sekarang ni tengah ada yang masih lagi hidup nyawa ni, masih hidup lagi. Demi masa, demi umur ya. Kan, dan masa akan datang. Akan datang ni kita minta pada Allah ya. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam kebaikan. Kalau nak doa umur panjang tuan-tuan, ulama ajar dia macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku, sekiranya umur panjang itu membawa kebaikan kepadaku. Dia suruh doa macam tu. Jangan doa umur panjang saja kan, umur panjang tapi tak semayang, tak buat amal. Jadi panjang sajalah. Ya, kadang-kadang umur sampai 90 tapi semayangnya tak dijaganya ya, ibadatnya tak ditambahnya, maka itu tidak membuat makna apa-apa ya. Lagi makna dahru ni, makna al-asr, dia kata zaman, dia kata termasuk ke siang dan malam, ataupun kemudian daripada gelincir matahari sebelum masuk maghrib. Sebab tu kata ulama, dia kata dia mulai daripada zuhur sampai maghrib, ataupun sembahyang asar. Dan juga ulama mengatakan wal asr ni demi waktu asar.
Kenapa waktu asar? Allah sebut asar ni kerana waktu asar ni waktu yang kita banyak leka dari segi nak menunaikan solat asar. Bila kita balik kerja, kita penat sebagainya, kalau kita lepak dulu, maknanya jawab dia sembahyang asar gelap lah. Dekat maghrib sembahyang asar. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama waktu asar ni. Dan juga ada juga disebut manda wal asr itu iaitulah atau masa Rasulullah SAW masih lagi bersama dengan para sahabat, ya. Beruntunglah tuan-tuan, generasi yang duduk bersama dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi semua beruntunglah. Mereka boleh tengok Rasulullah, mereka boleh bersama Rasulullah, ya. Maka mereka pun berada dalam yang memimpin ibadat, yang menjadi imam masa itu ialah Rasulullah sendiri mengimamkan solat mereka. Beruntunglah. Kita ni dah tak dapatlah itu, tuan ya. Tapi tak apa, insya-Allah ada lain lagi. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah bersumpah dengan ad-dahru, dengan masa ini, kerana padanya bertukar kelakuan manusia. Manusia ni bertukar dengan perubahan masa ni, tuan. Manusia ni berubah. Dia kata apa? Dia kata kaya jadi miskin. Ada orang dulu kaya, ya, kemudian dia bertukar menjadi miskin. Ada ke tak ada, tuan-tuan? Itu kalau tak ada istilahnya, tak adalah bankrupt tu istilahnya tu. Istilah bankrupt itu, ya. Ada orang dulu memang hebat, kemudian dia jatuh miskin. Dan dia besar menjadi kecil. Ini bukan besar saiz badan. Saiz badan tu orang nak kurus, nak diet, itu cerita lain. Besar di sini baru mungkin besar di kedudukan pangkat je lah. Dulu mungkin dia hebat, dia memang orang besar lah, ya, orang besar lah. Kawan-kawan kita ada tentera, dia faham sangat lah tu. Dulu general kan. Semua orang general ni dia batuk, orang dah tanya dah, Datuk nak apa? Dia batuk sebenarnya, kan? istilah kita lah tentera. Tapi dulu orang besar kan. Tapi apabila sekarang dah pencet, dah jadi orang kecil. Jangan nak mengada-ngada lagi, kan? Bayar bil sendiri. Bawa kereta sendiri, kan? Apa lagi? Tak tahu je sendiri, ya. Masuk ke dapur nak minum teh, kacau sendiri. Kalau ada sekali sendiri pun tak larat nak buat dah. Maknanya gitu. Maknanya orang besar bertukar menjadi kecil. Itu perubahan masa juga berlaku. Masa kita muda, masa kita bekerja, ya. Maka itu adalah di antara perubahan masa, demi masa. Berlaku je pertukaran. Sebab Allah SWT sebut masa ni. Kemudian mulia, dia kata menjadi hina. Dulu orang dia hormat, orang mulia dia hormat. Di mana saja dia pergi, orang tunggu, ya. Orang baris, orang apa nama ni, sambut dengan kapet merah, dengan apa lagi, dengan kompang, dengan apa semua sekali, ya. Tapi bila dia pencen, bila dah dia jadi macam balik semula kepada kita, siapa kita sebenarnya. Lepas tu waktu kita berkuasa, kita jangan sombong. Setuju tak setuju, tuan? Ya, jangan sombong. Dia sombong nanti, besok nanti orang tak tahu kisah kita pun, ya. Nanti dulu kamu sombong sangat, sekarang kamu pencen. Kadang-kadang ada orang tu, dia tengok jumpa kawan-kawan dia yang sombong-sombong tu, dia nampak kawan tu dia lari jalan lain, dia tak mau berselisih dengan kawan tu, kan? Ada macam tu berlaku. Lepas tu insya-Allah. Tetapi kalau dia tak sombong, alhamdulillah, walaupun dia dah pencen, orang cari dia, maksudnya orang lagi hormat dia lah. Jumpa dekat kenduri, orang pergi nampak meja dia duduk makan kat situ, pergi salam. Kenapa? Kerana dia ni orang baik, walaupun dia dulu orang besar, ya. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Kita nak macam tu aja. Itu di antara yang disebut. Apa lagi disebut di sini, tuan, ya? Yang sihat jadi sakit, ini perubahan masa. Ini memang jelas sekali. Ya, dulu kita sihat, gagah, berlari 10 km, pasak bumi, Ganzalis lasak 40 km naik bukit tu bukit. Masya-Allah, tu hebat, tuan, ya. Tak terbayang kita tu. Sekarang ni boleh kerja nanti 5 km. 5 km jalan kaki slow-slow boleh lah, kan? Itu pun dah cungap-cungap dah. Itu masa sehat berubah daripada sehat jadi sakit. Itu perubahan demi masa juga tu. Demi masa perubahan berlaku. Kata kitab ni, dia kata di antara yang berubah kita tu, perubahan tu berlaku daripada kita sehat menjadi tak sehat lah. Dan bila bagi ada penyakit 3 serangkai, ya. Darah tinggi, cium manis, lemah jantung. Ada satu lagi tambahan, go out. Penyakit go out. Yang tu lagi tambah lagi, ya.
tambah sikit-sikit. Itu banyak itu ya. Maksudnya duk cakap ni pun nak bunyi macam derah cakap ni sebenarnya ada sikit sebanyak tu. Dah ada tu ya. Dah letih, cepat penat sebagainya. Itu. Cantik je hurai tu tuan, cantik dalam bilik asri ni ya. Kita tak terbayang, kita duk fikir demi masa umur saja, sebenarnya bukan umur saja. Perubahan daripada mulia jadi hina, daripada orang besar jadi orang kecil, daripada orang sihat jadi orang sakit. Jadi apa pengajaran dia kata? Yang menunjukkan atas perbuatan Allah semata-mata. Itu sebenarnya. Siapa yang buat itu semua? Allah lah. Allah yang mengawal kita punya. Allah yang kontrol. Dulu kamu muda, kadang-kadang apa? Ya? Allah sebut dalam Quran dengan jelas. Ya, Allah sebutkan. Daripada kita mula lahir, kan, kita besar, kemudian kamu akan tua, kemudian kamu akan jadi macam kanak-kanak semula. Ya. Itu yang baca dalam surah Yasin kita baca ya. Ada apa nama ni? Apa ayatnya? Allah lupa pula ayat tu ya. Wa may yu'ammir hunakis fil khalqi afala ya'qilun. Tengok ada ingat? Siapa yang dah lanjut umurnya, kata Allah, akan diterbalik menjadi seperti kanak-kanak semula. Kanak umur setahun. Kalau kita tu, jadi anak umur setahun, orang yang berumur 90 tahun ke atas ni, kalau dia dah masuk dalam kategori nyanyuk, nyanyuk, dia balik macam budak umur setahun. Dia makan berterabur, kadang-kadang dia makan, dia lupa dia dah makan ke belum, kan? Betul Allah sebut tu, wa man yu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilu. Orang yang dilanjut ke umurnya akan diterbalik semula menjadi seperti kanak-kanak. Dan tidakkah kamu berfikir, wahai manusia, Allah Ta'ala mengajar kita pula ya? Dia kebalik seperti baby, dia nak kencing, dia kencing gitu je, macam baby umur setahun. Dia nak duduk tak dukung, dia nak kencing tak mak dia kencing je. Dia bukan ada kira nak beri tandas. Tetapi baby umur setahun, orang seronok, betul tak tuan? Mak dukung, anak dukung, tok dukung, adik-adik dukung, abang dukung. Tapi baby umur 90 tahun, ada orang nak dukung tu? Tak ada harapan. Orang terpaksa kan, dia terpaksa lah kan? Itu pedih. Jadi itulah Allah Ta'ala nak menaik batin kita. Kamu ni manusia ni umur macam tu lah, besok nanti dia jadi macam tu lah. Kalau boleh kita ni jangan lanjut sangat tuan, menyusahkan orang pula kan. Apa lagi? Maka katanya ini semua menunjukkan atas perbuatan Allah. Maka semulia-mulia bagi seorang itu umurnya sekejap ya. Yang mana ni sekejap je lah. Kemudian dia ni, dan jika ia sia-siakan umurnya 100 tahun pada kerja-kerja yang tiada manfaat akhirat, kemudian disabitkan Allah baginya saadah, baginya kebahagiaan, bahagia, maka pada nafas yang akhir dengan bergantung hatinya kepada Allah semata-mata, nescaya kekallah ia di dalam syurga Allah selama-lamanya. Siapa yang umur dia panjang ya, daripada umur sampai 100 tahun, tapi bagi masa akhir dia tu. Lepas tu saya selalu sebut, kita ni, kita jangan kisah bagaimana kita bermula, kita kena kisah bagaimana kita berakhir. Kita bermula dengan macam-macam kan? Betul tak tuan? Atas masjid kita ni macam mana? Kita bermula dengan zaman muda kita macam ni kan? Tetapi yang paling penting di hujung tu. Lepas tu kita doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Kalau tidak, tak ada lah doa tu Rasulullah ajar. Ya Allah, matikanlah aku dengan kesudahan yang baik. Itulah sebab tu dalam kitab ni dia kata, yang umur kita ni, kalau kita umur 100 tahun, bagaimana kita saat akhir kita nak mati tu? Macam mana? Adakah kita ni bergantung dengan Allah, kita ingat Allah sebagainya? Itu ada tak berlaku? Maka kalau berlaku demikian, kita mati dalam saat kita ingat Allah ya, ingat suasana itu hampir kepada Allah, maka insya-Allah kita akan jadi ahli syurga. Kita kekal selama-lamanya dalam ahli syurga. Sebab tu nak jaga sangat tuan-tuan. Ya, ilmu akidah ahli sunnah tu nak jaga betul-betul. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai terbabas dengan sebab kita digoda, diganggu oleh syaitan dan juga ajaran-ajaran sesat yang mengacau kita. Banyak ajaran sesat ni dia cuba nak mempengaruhi kita. Kerana apa? Kerana pembawa ajaran sesat itu sebenarnya dia ada matlamat duniawi. Dia nak mempengaruhi pengikut-pengikut dia tu, sebenarnya dia nak kepada pengikut yang setia kepadanya, yang sanggup memberi apa saja. Sebab tu banyak tuan-tuan yang ajaran sesat ni berlaku, dia setia pada anak murid dia tu, pada guru dia tu, sampai sanggup membuat potongan gaji,
sebanyak 10% masuk dalam akaun dia. Itu yang tidak. Ini berlaku. Ya, kenapa? Kerana dah terpengaruh dengan guru. Sebab guru dia tu bila dia mengajar, dia rasa macam dah syok dengan guru dia tu, maka dia akan buat apa saja yang guru dia suruh. Ini di antara jasa. Yang kedua itu tuan, pengaruh iblis ketika mana kita berada dalam sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu akan datang godaan-godaan yang menyebabkan kita boleh tergelincir daripada akidah yang kita pegang. Apa-apa pun kita kena serah pada Allah. Ya, ada satu ayat Quran yang kita baca dalam wirid, Rabbana la tuzigh qulubana. Ingat tak ayat tu? Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu ayat tu elok dibaca tuan. Wahai Tuhanku, janganlah kau pesongkan akidah aku setelah kau bagi petunjuk kepadaku. Kita jangan terbabas. Tapi jangan baca la tuzigh, ada baca la tuzigh. Jadi baca betul la tuzigh pakai rim tu. Rabbana la tuzigh. Yang ada baca, saya dengar baca la tuzigh. Itu ayat Quran tu jangan dibaca, tak boleh. Ada baca la tuzigh, bukan ain, dia rim. Rabbana la tuzigh. Kan? Siapa yang baca tuzigh belum ni kena betul lah. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau selewengkan, kau pesongkan pegangan kami setelah kau bagi petunjuk pada kami. Elok-elok dah Allah Ta'ala bagi petunjuk, kita datang masjid, datang surau dengan kuliah, tiba-tiba dekat nak mati kita kelain pula. Itu tak mahu tu. Kita baca doa tu kan. Doa itu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maka dia kata apa? Maka jadilah dia satu napas itu yang terlebih baik baginya daripada 100 napas. Napas terakhir kita tu walaupun sekejap je, itu lebih baik daripada 100 tahun kita hidup dalam keadaan kita tidak beribadat, kita tak ingat Allah SWT, ya. Maka maknanya dia kata apa, ya, maka maknanya manusia itu pada kerugian. Rugi manusia itu yang besar itu iaitulah pada satu-satu masa atau satu-satu napasnya pada dalam ataupun dalam dia mengerjakan maksiat kepada Allah. Di hujung usia dia elok-elok dah pergi hujung tu maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Walaupun dia hidup 100 tahun, akhirnya dia mati dalam keadaan napas terakhir itu dengan maksiat, maka dia jadi rugi. Ataupun pekerjaan yang harus pada yang itulah zahirnya rugi. Ada tak pekerjaan yang harus kita buat, tapi benda tu sia-sia, ada tak? Itu saya selalu sebut tu, benda yang harus. Kita kata main haji dam lah tuan. Saya selalu buat contoh haji dam. Harus kata harus haji dam, boleh tuan, duduk atas wakaf. Lama dulu lah tu haji dam, daripada pagi sampai petang main haji dam. Kau tolak sana, tolak sini, kau makan aku makan kau. Hari tu dah 40 kali haji dah. Kan, haji dam lah. Dan haji dam ni kalau dia naik haji, dia lagi bahaya. Dia boleh makan pas sampai depan belakang boleh makan. Sebelum dia naik haji, dia makan depan saja. Bila dia naik haji, kiri boleh makan, depan boleh okey. Itu makan haji. Zaman sekarang saya tak tengok orang Medan tu haji. Tak ada lah, ya. Sekarang ni oh my god pula. Oh my god. God ni benda harus tapi sia-sia. Kan? Sia-sia. Kecuali untuk exercise lah. Bukanlah manusia so. Tengok pada niat kita lah. Tengok bagaimana kita main golf. Sebab golf ni permainan yang lama tu. Saya buat dalam main golf saya sekala kan, masa dalam perkhidmatan dulu. Nak layan-layan orang datang tu pergilah kat Audit Safe Golf Club tu pula tu, ya. Jadi masa tu saya buat komandan ilmi tu, saya komandan pertama ilmi tu. Daripada banner bangunan, daripada hutan belantara lagi tu, saya buat jaga projek tu. Masa tu IPDA tu panggil apa, Latida. Masa Latida lagi. Saya pejabat saya dalam tu dulu, masa major. Saya diberi tanggungjawab oleh Datuk Najmi. Kenal Datuk Najmi? Kan, mengarahkan KI kedua. Bagi awak jaga projek ni. Ya, jaga projek daripada hutan belantara nak jadi macam ilmi sekarang lah. Boleh jadi tu. Dulu tanah kawasan tu semua tak minat lah tu. Tanah tu dia lembab, dia macam dalam payah sikit. Akhirnya projek jalan, tolak cantik, timbun dan semua. Naik bangunan, orang kata resort. Orang kata resort apa pula ni, dengan suraunya sungai dia. Duduk pula sebelah highway. Ramai pula orang peminat kan. Itulah. Bukan saya buat tu, saya tolong jaga je. Saya tolong jagalah ya. Tapi contoh tu kan ya. Masa tu tu kan kita tengok bagaimana ya projek itu berjalan. Alhamdulillah kita buat
menjadi tempat khusus lah tentera-tentera Kaabah ya. Jadi pada situ tu kita nampaklah bagaimana Allah SWT memberikan ilham kepada kita untuk buat sesuatu ya. Jadi kita contoh cerita harus tu jadi pada golf tadi, pemain golf tadi pasal masa dia panjang. Dia mesti 4 jam. Nak habis 18 lubang tu kurang-kurangnya 4 jam. Ya, kalau kita main lepas Zuhur pukul 2, dia habis pukul 6. Jadi asar tu masalah sembahyang asar tu. Yang berlari-lari sembahyang asar, yang kaki sembahyang tu boleh tahan sikit kan. Yang tak sembahyang pakai gitu jelah ya. Itulah ada yang committed sembahyang tu dia berhenti sekejap. Habis 9 lubang berhenti lah. Boleh berhenti pun. Ya, contoh saya dengan satu flight dengan Stephen Mundau. Siapa dia kenal Stephen Mundau? Kan? Stephen Mundau ni orang belah-belah Sarawak lah. Dia berhenti 3 bintang tak tahu main. Dia ni sebenarnya Zahid ni tu dia inilah saya tahulah dia latar belakang dia ni ada kena-mengena dengan dia padri sebagainya lah. Dia pun dia tahan dia tu. Ya, dia dengan saya ni baik kat depan je, di belakang masing-masing berhati dia duduk ni lah ya. Jadi waktu saya flight dia habis 8 lubang masa tugas saya masuk. Boleh kata give me 5 minit boleh tak? Dia kata bagi saya 2 minit. Nak solat. Kita sembahyang tak pada kau tu je. Kan? Air kolam mandi ada kolam air cantik pun kolam pun. Ambil sapu setangan sikit letak atas rumput tu. Bayang je. Dia hormat. Kan? Sebab tu bukanlah maknanya halangan nak jadi mega tak nak sembahyang tu bukan halangan di mana saja. Boleh sembahyang. Kalau nak sembahyang tak nak sembahyang dia jadi macam tulah. Jadi ada di sini kata perbuatan harus tetapi kita buat jadi sia-sia. Perbuatan harus kan sembang tengok televisyen harus ya. Tetapi boleh menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau banyak sangat melakukan perbuatan yang sia-sia ni ditakuti kita rugi masa lah. Itulah rugi masa. Kita demi masa tadi tu, demi umur kita tu. Maka kalau jadi kita tengok juga walaupun benda tu bukan haram, benda tu benda harus Allah Taala benarkan kita buat tapi takut semasa kita buat benda harus tu tak ada pahala apa-apa lah ya. Adalah kita tidur tu tak ada banyak dah tidur kan, ada pahala dah tak ada dah situ. Kecuali tidur kita tidur ibadat lah. Kalau tidur Nabi tidur ibadat. Tidur kita ni belum tentu tu dah jadi ibadat tu tidak ya. Jadi apa lagi dia kata maka iaitulah zahirnya rugilah dia kata. Pada zahirnya rugi. Dan jika dalam taat maka barangkali ada taat yang lain terlebih hampir kepada Allah rugi juga ya. Sampai sekali tuan-tuan dia kata ada benda tu kita buat benda yang sia-sia, benda harus. Kadang-kadang kita buat benda yang taat, benda yang betul ibadat tetapi ada lagi ibadat lain yang lebih baik daripada tu. Jadi kalau kita buat ini kita rugi. Kan? Ada kan? Contohnya tuan-tuan mendengar kuliah dengan kita zikir seorang-seorang di belakang. Mana yang lebih afdal? Kan? Bukan saya nak kata siapa-siapa lah, kadang-kadang ada juga tuan-tuan orang ustaz duk mengajar kat depan muka main lagi kan, dia duduk masuk sorang-sorang, dia duduk cari penjuru mana-mana, dia duduk baca Quran sorang-sorang dia. Ada tu bukan tuan-tuan kat sini lah, saya ada 2-3 masjid yang mengajar kat Kuala Lumpur. Tak tahu dia tak mau dengar, dia tak tahu yang mana afdal tu. Itu pun rugi juga kata dia, rugi juga. Kenapa? Dia tak tahu bahawa menuntut ilmu tu wajib. Menuntut ilmu tu bukan saya cakap, Nabi cakap talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu. Fardu itu wajib. Fardu ni lebih tinggi daripada wajib sebenarnya. Kan fardu ni. Fardu kita sembahyang usolli, fardu zuhri itu fardu tu lah. Ya, maka dia kata segi keutamaan ya, maknanya keutamaan ketika itu mendengar kuliah. Kan? Nak baca Quran time lain lah. Time ustaz tak mengajar bacalah Quran. Duduklah atas masjid sampai petang sampai tengah hari. Itu dipahamkan ada perbuatan yang baik tetapi ada yang lebih baik. Kata kita ni dia kata rugi kalau kita ambil yang baik tu, kita tak ambil yang lebih baik tu. Kan? Pak ustaz mengajar habislah 45 minit dia habislah. Lepas tu pandai-pandai kita lah nak macam mana. Jadi ilmu tu dalam kita di antara maghrib dan isyak ni masa yang disusun oleh ahli atas kuasa masjid, di mana saja masjid, di mana surau, maka ada pengajian. Jadi ketika itu kita ambil. Nak zikir, nak wirid, time lain, asal lain. Maka itu di antara keutamaan. Maka disebut sampai begitu sekali tuan-tuan. Detail ya bagaimana nak mempergunakan masa. Apa lagi? Kemudian dia kata maka terlebih hampir ia kepada taat. Maka terlebih hampir taat kepada Allah itu tauhid pada segala perkara
dan zikrullah dengan lidah dan hati, dan muraqabah yakni musyahadah iaitu inta Allah Ta'ala, dan lihatnya, dan dawamul hudur berkekalan hati, iaitulah terbuka mata hatinya kepada Allah Ta'ala, dan ingat Allah pada siang dan malam, pada duduknya, pada tidurnya, pada berjalannya. Dia lagi tinggi lah tuan-tuan ya. Jadi dia kata yang terlebih hampir ketaatan kita pada Allah ni, kita kena belajar ilmu akidah ya. Sebab tu saya janji ngaji rati tu, habis kita tadabur ni, kita balik pada ilmu akidah sikit. Kita ilmu akidah ni kata, kalau kita mengaji tu, ilmu yang paling tinggi martabatnya daripada ilmu Al-Quran dan hadis ialah kita mengaji ilmu akidah. Akidah ni ilmu peneguhan iman kita tu, supaya iman kita ni mantap. Daripada hari ke hari, bukan dia makin menurun iman kita. Kalau boleh, dia iman ni makin lama makin kukuh, insya-Allah. Itu di antara benda yang kita. Jadi kata demikian juga. Maka selain pada kita belajar ilmu akidah, dia kata kita taat pada Allah, kita mengekalkan ilmu tauhid itu. Dan yang keduanya zikrullah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal sekali, banyak-banyak zikir tuan-tuan, dia diajar Rasulullah, la ilaha illallah. Sebab itu kita jangan pening kepala, aku ni tak ingatlah ustaz, aku tak ingatlah tasbih tu, aku tak ingat tasbih ni. Nabi sendiri bagi tahu zikir yang paling afdal sekali apa dia? La ilaha illallah. Semua orang boleh cakap, semua boleh buat. Ambil buat tasbih, duduk penjuru mana-mana, la ilaha illallah. Ya, sebab itu zikir paling afdal. Kenapa? Zikir itu menghubungkan terus kita dengan Allah. Kita sebut nama Allah, tidak Tuhan melainkan Allah, tidak Tuhan melainkan Allah. Kita ulang. Ini dia tahu zikir paling afdal sekali, ya, yang Rasulullah sebut dalam hadisnya. Selain pada itu, dia kata zikir, ada zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Zikir dengan hati. Kalau di kalangan ulama tasawuf, mereka banyak zikir dengan hati. Mereka nampak duduk diam je tuan, ya. Tapi hatinya berzikir. Kita diam sungguh. Kan, kalau saya diam pakai lena tu, diam kita diam sungguh ya. Lepas tu saya sembang beberapa ahli orang ibadat lah ya. Dia kata kita ni tuan-tuan, buat tasbih tu belilah seorang satu. Mulai hari ni tuan-tuan, saya nak saran pada jemaah kita sini, belilah buat tasbih seorang satu, letaklah dalam poket tu. Kan? Dia kata membawa tasbih sendiri tu dah ada pahala dah. Kan? Sebab bila kita ada tasbih, kita akan berzikir sikit sebanyak, kita akan pegang dia. Dan zikir kita pegang tasbih tadi, kalau kita pegang dia saja, dia sudah ada sentuhan yang mendorong kita untuk menyata membuat sesuatu. Boleh tuan-tuan beli yang murah jadilah RM5, RM10 kan. Beli yang janji ada dalam poket kita tu, buah tasbih ya. Sampai zikir ya. Sekian ada juga buat tasbih yang pakai digital. Kan boleh juga tekan 1 2 3. Tapi saya tak berapa soal itu, saya suka yang ni juga ya. Kerana sentuhan itu, ini tradisi ahli ulama kita pun masih pakai. Kita tengok bukanlah kita nak jadi tu wali Allah kan, tapi maknanya zikir itu, buat tasbih itu sedikit mendekatkan kita kepada, dia panggil mendorong kita untuk zikir. Ada sikit lah tadi. Itu kata ahli tasawuf lah. Dan saya pun rasa begitu ya. Jadi itulah. Jadi hati, dia kata zikir lidah, bukan zikir apa, dan juga zikir hati, zikir hati ya. Zikir iaitulah buka mata hati kita melihat Allah. Ni ada unsur tasawuf sikit. Hati kita dah, bila kita zikir hati ni, seolah kita buka mata hati kita tu untuk musyahadah dengan Allah. Bukan kita tengok Allah, kita nampak Allah, tak begitu ya, tak nampak pun. Tapi mana bila kita zikir hati ni, dia mudah terbuka, dekat dengan HP kita kepada Allah SWT. Kerana hati kita ni, biasanya kita zikir mulut, hati kita lalai, betul tak? Kita sebut la ilaha illallah, tapi hati kita tak tentu lagi ke mana ya? Tapi bila zikir hati, sudah tentu dia ingat Allah direct lah. Sebab hati ni dia dah memang itulah. Hati kita ni, dia tak berkumpul dua benda dalam satu ya. Allah ayat Quran ya, tidak, dalam hati manusia tidak akan berkumpul dua benda dalam satu masa. Waktu kita ingat Allah, kita akan lupa benda lain. Waktu kita lupa benda lain, kita buat benda lain, kita akan lupa Allah. Begitu ceritanya. Tak ada orang boleh pada masa sama ada ibadat, dia karaoke, tak boleh kan. Itu orang Kristian aja lah.
Kristian dia buat ibadat, dia buat dengan muzik. Kan? Dia beribadat dengan muzik. Itu yang saya pernah cerita kan. Kita buat berdebat dengan padri. Kita tanya macam mana orang Kristian boleh menggabungkan ibadat, sembahyang, menghadap Tuhan dengan muzik, elemen kesyaitanan. Kita tanya soalan tu kepada padri. Bukan saya tanyalah, saya dalam majlis yang sama berdebat dengan padri waktu di masa belajar kat universiti dulu lah kan. Pensyarah bawa kita ke gereja ya, nak pergi berdebat pasal konsep ketuhanan Trinity tu. Tapi di antara soalan yang kita tanya, macam mana Kristian boleh menggabungkan elemen muzik dengan elemen ibadat, dicampur sama. Dia kata ini perubahan yang dia buat dalam agama Kristian. Dulu orang tak minat datang gereja, dia kata. Jadi kita bawa muzik, orang mula minat datang gereja. Jadi kita jawab balik, itu bermakna agama Kristian tertakluk pada perubahan, mengikut selera manusia. Mana boleh agama ikut selera manusia? Manusia dah kena ikut agama. Betul tak tuan-tuan? Akhirnya dia pun kata lah, itu dia kalah 2-0 itu kalau main bola. Baik kan? Itulah tu. Jadi kita tuan-tuan, kita nak semayang, kita semayang. Waktu kita nak nasyid, kita pun ada elemen-elemen muzik dalam nasyid. Pergilah bernasyid. Kan? Tapi kita tak gabung nasyid dengan solat, tak boleh. Ya, sehingga zikir berirama dalam solat pun waktu satu ketika dulu timbul qiyamul lail yang membawa irama dalam tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itu pun ditegur oleh ulama kita. Lepas bayar okey. Lepas bayar okey. Waktu dalam sujud tu kita kan. Sebab ulama fiqh kata kamu zikir dengan kuat pun dah menjadi makruh, takut ganggu orang. Ya, zikir berjahat. Apalagi zikir bitarannum, itu nama zikir bitarannum. Kita berzikir menggunakan irama. Kita tak nak tu. Ulama betul akhir-akhir ni tu dah tak ada dah. Dia ulama kita tegur. Kan? Ulama tegur lah. Yang buat tu ustaz-ustaz kita juga, tapi barangkali dia tak perasan dah tu. Jadi ada lagi ulama yang lebih hebat daripada kita ni, dia tegur lah ya. Tegur tu bukanlah suruh tak buat, tapi suruh berzikir perlahan lah. Sebab tu kalau saya memimpin qiyamul lail, saya sebut sekali mula-mula yang kuat ya. Kita baca sunat tasbih 10 kali, 15 kali masa berdiri, 10 kali dalam rokok, 10 kali tidak. Kita sebut sekali je yang kuat, memberi perhatian dan peringatan kepada berjamaah supaya waktu ni kita kena zikir. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Macam tu aja. Lebih kita menjiwai daripada kita kata subhanallah walhamdulillah. Lambat pula tu nak boleh habis. Kan? Nak boleh habis tu lambat kan, dah berirama. Nak boleh habis kan, dah berlagu. Nak bandingkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kejap aja 10 kali. Tak lama. Jadi tak membebankan orang dan lebih menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi untuk wal asri tuan-tuan, kita kena buat 2 kali. Tak habis hari ni. Kan, tak habis ni. Belum lagi. Hari ni baru cerita demi masa, demi umur. Kata Allah, semua manusia dalam kerugian. Jadi yang tak ruginya siapa? Yang tak rugi tu to be continue. Kan? Jadi sambung lagi pada kuliah akan datang. Tolong ingatkan saya, takut saya terlanjur. Kalau nak habis tak habis panjang lagi. Kan? Kita sambung. Pendek je asri tapi huraian dia panjang. Huraian dia pun buat makna yang baik pada kita ya. Jadi saya tangguh situlah tuan-tuan kalau saya habis pun nanti tak mencapai maksud. Nanti kita tengok orang tak rugi tu mana pula. Ya tadi Allah sebut orang rugi. Ya, demi masa, demi umur manusia ada kerugian. Iaitu dia rugi macam mana bentuk rugi tu? Rugi masa, rugi kerana ibadat. Kita buat yang baik tapi ada yang lebih baik. Ya, ada kita buat yang sia-sia, ada yang kita buat yang berfaedah. Itu semua lah yang ya. Itu di antara benda-benda yang rugi. Maka illal ladzina amanu, nanti kita sambung, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tu macam mana? Watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Orang yang tak rugi tu Allah sebut 3 lah ya. Allah sebut, saya sebut dulu bayangannya. Orang beriman, orang yang berpesan dengan kebenaran dan pesan kesabaran. Apa dimaksudkan dengan berpesan dengan kesabaran dan pesan-pesan dengan dengan kebenaran dan kesabaran ya. Jadi itu panjang juga uraian, nanti kita tengok nanti. Mudah-mudahan ada baiknya untuk saya sendiri daripada jemaah sekalian dalam kita menerokai khazanah Al-Quran. Walaupun pendek tuan-tuan,
dia punya intipatinya banyak sangat kalau kita nak hurai dalam banyak perkara. Itu pun saya ambil sikit-sikit kalau nak kira, nak dihuraikan dalam satu bab tu panjang lagi. Jadi cukuplah sekadar kita mengambil ilmu daripada ayat yang kita baca ni, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk membuat yang terbaik, menghabiskan sakit-baki umur kita dengan benda yang berfaedah. Ada yang boleh penting lagi sekali saat akhir kita tu, kita berakhir dengan saat ingat Allah dan membawa kita kepada berada dalam syurga Allah dan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.